Kerajaan negeri akan terus memfokuskan pembangunan di kawasan luar bandar seperti yang telah ditegaskan sebelum ini. Ia bagi memastikan jurang sosioekonomi penduduk luar bandar dan bandar dirapatkan. Tegas Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satem, pembangunan ini melibatkan pembinaan lebih banyak kemudahan infrastruktur di kawasan luar bandar bagi membolehkan rakyat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Kerajaan sebenarnya disokongkan oleh orang luar bandar. Kerajaan Barisan Nasional wujud oleh kerana kebanyakannya disokong oleh orang luar bandar. So you deserve it because you have been supporting the government all these many years. You deserve what you get. Beliau berkata demikian pada Majlis Penyampaian Warta Rizab Komunal Bumiputra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dan Cek Pampasan Tanah di Dewan Suara Bau. Kerajaan katanya tidak pernah berhenti berusaha mengukur tanah secara individu di bawah program pengukuran tanah hak adat Bumiputra NCR Inisiatif Baru. Oleh itu, beliau mahu semua tanah individu di luar bandar, di Sukat dan seterusnya diberikan surat hak milik tanah. Dalam pada itu, beliau menjelaskan permintaan untuk diberikan tempoh 5 tahun lagi mentadbir negeri ini bukan bermaksud beliau tamak kuasa, sebaliknya mahu menunaikan segala janji dan impian untuk terus melihat Sarawak, terutama di kawasan luar bandar, menikmati pembangunan. Terima kasih kepada yang berkenaan kerana telah menyerahkan surat hak milik tanah kepada saya. Rasa sangat bertuah dan gembira bagi pihak ibu saya. Sudah lama kami tunggu-tunggu untuk menerima title ini. Berterima kasih kepada kerajaan. Pada majlis ini, seramai 315 penerima menerima surat hak milik tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri. Sementara itu, Tan Sri Adnan menegaskan pendiriannya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan rasmi kerajaan adalah muktamad. That you can solve this court among... I don't think so. Yes. I don't think so. He said I'm just being practical, that's all. You cannot deny English is the international language. You cannot deny it. So I'm being realistic. Because if we don't go along with that, we'll be left behind. Beliau menyatakan demikian ketika mengulas kenyataan Penasihat Sosial Budaya Kerajaan Tan Sri Dr. Rais Yatim yang mahu kerajaan negeri menimbang semula keputusan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa perantaraan rasmi kerajaan negeri demi perpaduan negara. Ini kerana langkah kerajaan Sarawak itu dilihat boleh menimbulkan bibit-bibit perpecahan dalam kalangan masyarakat. Bagaimanapun katanya, beliau menghormati dan menerima baik pendirian Tan Sri Rais Yatim. Tan Sri Adnan ditemui media selepas Majlis Penyampaian Warta Rizab Komunal Bumiputra Seksyen 6 dan Cek Pampasan Tanah di Dewan Suara Bau. Tangkapan kes rasuah di Sarawak mencatat peningkatan dengan setakat November tahun ini. Sebanyak 65 tangkapan dibuat oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sarawak. Pengarahnya Datuk Badrul Shah Norman berkata tahun lepas sebanyak 59 tangkapan direkodkan, manakala tahun sebelumnya 45 tangkapan. Seramai 16 orang pegawai badan awam telah ditangkap merangkumi 3 daripada kumpulan pengurusan dan profesional dan 13 orang dari kumpulan sokongan. Selebihnya ianya melibatkan 30 orang awam dan 19 orang awam dari syarikat swasta. Katanya dari Januari hingga November ini, pihaknya menerima sebanyak 374 maklumat berkaitan salah laku rasuah dan daripada jumlah tersebut, 80 kertas siasatan telah dibuka. Dalam pada itu, lebih 30 individu telah dituduh di mahkamah atas berbagai tuduhan jenayah rasuah dengan nilai denda lebih RM400,000. Datuk Badrul berucap pada Majlis Malam Apresiasi bersama media di Kuching. Beliau turut meminta pihak media terus bekerjasama dan menyokong SPRM dalam memberikan liputan meluas berkaitan operasi membenteras jenayah rasuah di negeri ini. Lebih 40 pengamal media hadir pada majlis yang turut dihadiri pengarah penyiaran kawasan Sarawak, Salmah Ibrahim Melina dan kaki tangan SPRM Sarawak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak kini dalam proses memperluas sektor penyelamatannya di seluruh negeri dengan lebih komprehensif. Pengarah negerinya Nur Hisham Muhammad berkata ini termasuk mewujudkan 4 lagi pusat pasukan skuba baharu di negeri ini yang kini hanya berpusat di Kuching dan Miri.
Katanya ini berikutan operasi DIA semakin bertambah dan memerlukan kepakaran dalam bidang tersebut. 2 ni kita pecahkan lagi orang dia tu. Perjawatannya untuk 2 center kita pergi kepada 4 center. Jadi sekarang ni kita ada di Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri. Nur Hisham turut mendedahkan pihaknya telah menerima 10 jentera pemadam baru tahun ini. Dengan pertambahan itu, pihaknya kini mempunyai sejumlah 62 jentera pemadam yang beroperasi di seluruh negeri. Selain itu, beberapa aset baru juga telah dihantar ke Sarawak bagi mempertingkatkan operasi harian mereka. Tambahan 10 bot, kemudian 8 buah lori iaitu 3 tan dan juga 4 buah ialah yang 5 tan. Selain itu tambahan juga kepada kita punya 4-wheel drive ataupun pacuan 4 roda untuk tujuan mengangkut bot dan juga tujuan logistik. Nur Hisham mendedahkan perkara ini kepada pemberita RTM semasa lawatan kerja RTM di pusat operasi jabatan tersebut di Kuching. Sementara itu, seramai 20 kaki tangan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sarawak menyertai program lawatan RTM ke Pusat Gerakan Operasi Bomba di Kuching. Program anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak ini bagi mempererat hubungan kerjasama sedia ada di antara kedua-dua jabatan. Menurut Pengarah Penyiaran Sarawak, Salma Ibrahim Melina, program tersebut juga dapat membantu RTM yang berperanan besar dalam menyalurkan maklumat mengenai operasi semasa dan tanggungjawab bomba kepada rakyat. Lawatan sebegini lagi memantapkan jalinan kerjasama dan yang sangat memudahkan RTM untuk menyebar luas perkara-perkara yang berkaitan dengan tanggungjawab bomba dan juga apa yang penonton dan pendengar kita harus tahu supaya mengelak berlakunya kebakaran. Katanya RTM Sarawak sedang dalam perancangan untuk menganjurkan lebih banyak program serupa bersama agensi-agensi keselamatan yang lain dalam jangka masa terdekat. Para peserta diberi pendedahan mengenai kaedah operasi bomba ketika berlakunya sebarang kecemasan selain menyaksikan demonstrasi operasi keselamatan yang membabitkan bahan-bahan berbahaya. Baik, saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini.